Kita mulakan dengan saya menjemput Yang Berhormat Padang Rengas. Silakan Yang Berhormat, 5 minit. Terima kasih Tuan Ibu Ketua kerana membenarkan saya untuk mengambil bahagian. 10 tahun dulu sememangnya rang undang-undang ini telah pun dibentang oleh saya sendiri selaku Menteri Undang-Undang, dan sekali lagi saya berdiri untuk menyatakan bahawa saya menyokong pelanjutan 5 tahun ini atas sebab-sebab yang telah pun disebut oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Saya turut juga ingin menyatakan di sini iaitu bahawa kita perlu memanjangkan lagi selama 5 tahun kerana kita lihat itu bahawa satu daripada perkara yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi iaitu keganasan di luar bandar, di luar negara. Jadi keganasan di luar negara ini banyak juga melibat pada ketika itu orang-orang kita yang bersama-sama telah pergi ke Syria dan negara-negara tertentu dengan tujuan untuk berjihad bersama dengan IS. Ya. Jadi ini satu perkara yang serius yang sebelum ini kita tidak pernah hadapi. Tapi orang-orang yang mengambil bahagian ini adalah sebenarnya orang-orang yang bukan sudah pun memang ada komitmen, tetapi mereka tertarik dengan apa yang disebut di dalam internet mengatakan tentang propaganda berkenaan dengan IS ini. Oleh kerana kita ada undang-undang inilah, maka kita boleh menahan orang itu daripada pergi ke luar negara. Kita baca bagaimana seorang doktor wanita telah nak pergi ke Istanbul, daripada Istanbul nak pergi ke Syria. Tapi sempat disabitkan oleh kerana ada akta ini, dia dapat ditahan di airport di Kuala Lumpur. Banyaklah cerita begini. Ya. Jadi oleh kerana perkara ini masih lagi berlarutan dan tidak terhenti lagi, dan ada kemungkinan di masa-masa yang akan datang dia boleh berlaku, maka saya rasa pelanjutan ini adalah perlu. Dan juga saya nak menyebutkan di sini, ada setengah negara macam United Kingdom, rakyat mereka juga telah pergi ke Syria. Dan setengah daripada mereka itu telah pun pulang. Dan atas dasar untuk memulihkan mereka ini, maka mereka telah pergi menerusi kes pemulihan dan diterima kembali kepada masyarakat. Akhirnya kita tengok ada 2-3 kes di London, di UK, mereka kembali kepada aktiviti asal mereka dan telah pun melakukan pembunuhan dan menyebabkan beberapa orang yang tidak berdosa telah mati kerana dibunuh oleh mereka. Jadi bermakna saya nak sebutkan sini, kita masih lagi perlu kepada pelanjutan ini 5 tahun lagi untuk memastikan supaya negara kita aman dan damai. Alhamdulillah, kita lihat semenjak tahun 10 tahun yang lepas, kita dapat membanteraskan beberapa perkara daripada berlaku yang memastikan supaya negara kita ini aman dan damai disabitkan oleh kerana Akta SOSMA ini. Keduanya saya sebut, saya dengar dengan teliti apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu bahawa 28 hari tidak mencukupi. Tapi Yang Berhormat sebagai seorang berlatih sebagai peguam, menahan orang lebih daripada yang diperlukan itu adalah satu perkara yang tidak boleh kita sokong. Ya. Kita lihat pada ini iaitu bahawa 28 hari itu sebenarnya satu masa yang kita fikirkan memang wajar. Dia tidak cepat, dia tidak lambat. Dan sebenarnya kalau disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, iaitu bahawa 21 hari penyiasatan, 7 hari nak sediakan, saya rasa kita boleh maknanya perbetulkan secara pentadbiran ke ataupun kita nak pindah, kita masukkan 28 days means 28 days.
yang persiapan 7 hari untuk nak bawa ke mahkamah itu dianggap sebagai sudah habis penyiasatan. Jadi sebab itu bukanlah satu perkara yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kepada saya, kalau boleh 28 days investigation means 28 days. Yang 7 days nak buat persiapan itu dah kira post investigation. Ya? That can be done. Yang keduanya, saya rasa iaitu bahawa kalau jika betul-betul lah perlu dengan disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, iaitu bahawa tidak mencukupi dan dengan apa orang kata macam high-tech semua ini kita perlu lebih hari lagi. Saya rasa kalau tahanan lebih daripada yang ditentukan, peguam kepada orang yang menahan tu boleh minta habeas corpus untuk mengeluarkan dia punya inilah anak-anak guam dia. Mengapa tidak? Kalau diperlukan, kita sediakan peruntukan iaitu bahawa kita hantar kalau kita perlu lebih daripada 28 hari, kita buatlah rayuan kepada mahkamah. Mungkin mahkamah tinggi untuk mendapat hari yang lebih. Yang saya rasa pada ketika ini memang tidak ada ruang, tapi kita boleh. Saya rasa kalau jika perlu. Saya ingat orang yang oleh kerana nanti kalau lawyer dia itu akan pergi ke mahkamah untuk dapat habeas corpus, maka mahkamah jugalah boleh menentukan sama ada perlu dipanjangkan lagi. Jadi saya fikir kalau perlu kita buatlah pindaan. Tapi yang penting sekarang ini saya menyokong penuh supaya kita memanjangkan lagi 5 tahun ini kepada tahun 2022. Saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Padang Rengas.